Okey, kemarin tajuk 8.2 kan? Ingat apa yang kamu buatkan nota tu? Saya tidak masuk, cikgu. Kemarin saya di kampung. Oh, Oh, nanti nanti yang yang sebelum-sebelum ni sebelum-sebelum ni tak tahu. Tu yang cikgu tanya. Kalau ada yang tajuk-tajuk sebelum ni kan kau tidak faham, hari ni lah kita tanya-tanya. Kalau okey, kita sambung. Kalau tak okey, kita bincang balik yang tajuk sebelum ni. Okey, kalau tiada mau tanya, nanti bila-bila lah boleh tanya ya. Okey, jadi cikgu masuk tajuk hari ini 8.3. Okey, jadi tajuk ni dia berkaitan dengan usaha pembesar. Kalau sebelum ni dalam 8.1 tu kita sudah tengok juga beberapa orang lah apa yang pemodenan yang dilakukan oleh pembesar pemerintah termasuklah sultan itu sendiri. Jadi untuk 8.3 ni kita lebih merujuk kepada pembesar sahaja. Jadi apa yang pembesar-pembesar ini buat? Dalam ni ada tokoh-tokoh yang akan kita tengok sebab dia merujuk pada pembesar kan. Jadi tokoh-tokoh ni dia akan merujuk kepada bidang-bidang lah. Ya, ada sosioekonomi, pertanian, kemudian ada bahagian bandar, pendidikan. Lepas tu siapa-siapa yang terlibat dengan persekutuan. Persekutuan tu kalau merujuk kepada macam negara kita sekarang, kerajaan pusat lah. Okey, kemudian di tajuk 6 kita akan tengok Sarawak dan Sabah lah. Jadi kalau sempat kita habiskan semua, kalau tidak sempat separuh-separuh lah. Okay, jadi tajuk pertama dia berkaitan dengan sosioekonomi. Dalam ni kita akan tengok dua orang tokoh pembesar, Long Jafar dan juga Nga Ibrahim. Pernah dengar kan nama Nga Ibrahim? enggak, cikgu. Pernah tak pernah? Enggak pernah. Tak pernah. Rasnawi? Nga Ibrahim ni kan kalau kamu ingat di dalam tajuk bab 3 di negeri Perak, pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia ada Nga Ibrahim di situ. Kalau kamu ingat di dalam bab 3 itu dia ada berkaitan dengan Perang Larut. Apa yang berlaku di negeri Perak sehingga akhirnya British campur tangan di negeri Perak. Berjaya campur tangan lah. Jadi antara ada dua sebab di situ. Satu disebabkan oleh Perang Larut. Satu lagi disebabkan oleh perebutan takhta di Perak. Sistem penggiliran di Perak, sultannya ini bakal sultan, dia tidak mematuhi sistem penggiliran itu. Kalau di Perak, sultannya dipilih melalui sistem penggilir-gilir. Dia bukan terus waris kepada anaknya. Okey, yang satu lagi Perang Larut ini, dalam tu dia ada pergaduhan kongsi, bukan kongsi, apa ni, pergaduhan antara dua pihak orang Cina, pelombong-pelombong Cina antara Gihin dan Haisan. Jadi siapa yang bawa mereka masuk ini, sebab orang Cina ni dari Cina kan. Jadi siapa yang bawa mereka masuk, yang bawa mereka masuk ini adalah Long Jafar, itu bapa kepada Nga Ibrahim. Okay, daripada Long Jafar kemudian barulah Nga Ibrahim ini dia sambung dan berjaya membangunkan daerah Larut ini dengan baik dan terus majulah. Okay, jadi kenapa Larut? Sebabkan oleh biji timah. Okay, jadi kita tengok tokohnya ini ya. Okay, Long Jafar ni, okay, jadi dia berkaitan bila sebut Long Jafar dengan Ibrahim, dia merujuk kepada daerah Larut di Perak. Jadi apa yang Long Jafar buat sebab dia lebih kepada biji timah. Kalau tengok gambar di sebelah atas itu adalah salah satu kaedah pelombongan yang dikenali sebagai lombong dedah.
Okay. Lombong deda di atas tanah lah. Dia ada dua. Satu lombong deda di sebelah bawah tanah yang kita selalu tengok kalau pelombongan di gua. Ya, melembung dalam gua. Itu lombong deda di sebelah bawah. Okay. Yang ini dia lebih kepada merujuk kepada orang Cina. Mereka bawa masuk kaedah mereka. Kenapa mereka dibawa masuk oleh Nga Ibrahim, Long Jaffa dan Nga Ibrahim ini disebabkan oleh kaedah yang mereka guna. Kalau kaedah orang Melayu zaman tradisional ni ya, kalau cara mereka, mereka menggunakan kaedah mendulang. Mereka menggunakan kaedah melampan. Ini semua kita sudah tengok di dalam bab 3A. Kalau tak ingat boleh tanya balik, boleh rujuk balik nanti. Jadi kaedah yang digunakan oleh kaedah tradisional, kita merujuk kepada kaedah tradisional. Kalau sebut kaedah yang digunakan oleh orang Melayu ni, mendulang dan melampan ini, dia punya hasilnya kurang. Lambatlah. Jadi, kenapa Long Jaffa bawa orang Cina masuk? Sebab kaedah yang mereka guna ni, lombong deda, dia lebih cepat memperolehi biji timah itu. Jadi, bila mereka dibawa masuk, secara tidak langsung, kaedah yang digunakan oleh orang Cina ini, pam kelike ataupun lebih dikenal sebagai lombong dedah atas tanah ni, menyebabkan biji timah dapat dikeluarkan secara banyak. Jadi, bila dikeluarkan secara banyak, maka secara tidak langsung, tanah Melayu pada ketika itu menjadi terkena disebabkan oleh biji timah. Apa fungsi biji timah pada ketika itu? Ingat lagi fungsi biji timah? Untuk apa biji timah ini di Lombong? Nggak tahu, Cikgu. Nah, ingat. Ini dalam bab 1 kita sudah, ini refresh balik lah kan. Sebenarnya bab 7-8 ni dia ulang balik apa yang ada berkaitan lah dengan bab 1 sampai bab 6 itu. Okay. Okay, jadi biji timah ini di Lombong untuk kegunaan industri mengatin makanan terutamanya sebab masa itu revolusi perindustrian. Jadi perlukan banyak biji timah untuk membuat tin makanan. Kalau zaman dulu, kalau kamu ingat, hari itu kita bincang, kalau zaman dulu tidak ada peti sejuk. Kalau ada pun, orang yang sangat kaya baru ada. Sebab kenapa? Sebab benda tu baru dihasilkan, baru dicipta. Macam kereta, baru dicipta. Ya. Jadi industri tin makanan ini menyebabkan dia boleh, dia jadi macam apa, terhangatlah di pasaran. Macam itulah kan. Okay, jadi menyebabkan orang ramai yang sebelum ni dia tidak boleh simpan makanan dalam tempoh yang lama. Dengan adanya industri mengetin makanan ini, mereka boleh simpan makanan dalam tempoh yang lama. Macam sekarang lah, tin makanan ni kita boleh guna pakai mungkin ada, kalau tengoklah, hari ini kalau kita buat makanan itu kita kasih masuk dalam tin makanan, mungkin setahun kemudian baru dia tarik luputnya kan, expired. Ya, jadi dia boleh simpan lama lah. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, jadi dia terpulang pada jenis makanan ataupun apa bahan yang digunakan di dalam tin itu untuk mengetin makanan. Jadi biji timah ini diperlukan untuk industri mengetin makanan. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya kenapa kita dijajah oleh pihak British, kuasa barat datang. Okay? Jadi terkena, dari mana datang biji timah ini? Oh, itu antaranya tanah Melayu. Oh, hebat, oh ini tanah Melayu punya. Jadi banyak hasil bumi yang ada. Jadi mereka pun datanglah. Okay? Jadi disebabkan oleh Long Jaffa, dia nak memajukan tanah Melayu, larut itu. Tetapi secara tidak langsung, dia telah menarik perhatian pihak barat, kuasa-kuasa barat ini. Sebab apa? Biji timah itu. Okay, jadi selain daripada biji timah, Long Jaffa juga menggalakkan pengajian agama. Jadi apa yang beliau buat ni antaranya membina sekolah Melayu lah di Matang. Matang ni di Larut juga. Okay, jadi setakat ni ada mau tanya untuk Long Jaffa. Nggak ada, Cikgu. Tak ada. Okay, kalau kamu perasan gambar-gambar yang ada, apa ni, toko-toko lah. Kalau zaman dulu selalunya memang tengok gambar dia lukis saja. Kenapa? Sebab masa tu belum ada lagi itu kamera tangkap gambar.
Ya, jadi kalau orangnya sudah meninggal sebelum wujudnya kamera, jadi memang dia melukis sejarah semua berdasarkan gambaran yang diberikan oleh masyarakat pada ketika itu. Okey, yang ini pula anaknya. Okey, anaknya ini Nga Ibrahim, kenapa dia dipanggil Tengku Menteri? Disebabkan oleh dia ini berjawatan sebagai pembesar. Jadi disebabkan Long Jafar ini dia telah memajukan ayahnya ini ya, berjaya memajukan Larut. Jadi Sultan dia rasa kawasan ini penting. Jadi pembesar yang perlu melantik seorang pembesar yang bertanggungjawab di kawasan tersebut. Jadi antaranya adalah generasi seterusnya lah Nga Ibrahim. Jadi Nga Ibrahim dilantik jadi pembesar di Larut. Okay, jadi Nga Ibrahim ini dia mewarisi apa yang ayahnya buat. Dia teruskan kemajuan biji timah itu. Okay. Tapi kalau kamu ingat, kan tengok yang dia kata pertama ni dia ni seorang nasionalis berwawasan, okay? Cinta akan negara. Jadi bila kita cinta akan negara, kita mempunyai sasaran. Wawasan itu sasaran lah. Kita punya perancangan pada masa akan datang kepada tempat tinggal kita. Kita sayang dengan negara kita sayang dengan daerah kita nak negara kita maju. Jadi apa yang dia buat, dia terus sambung. Masih lagi teruskan dengan pelombongan biji timah di Larut. Tetapi pada masa yang sama, dia pergi menemui SAB itu Sultan Abu Bakar. Ingat di negeri mana Sultan Abu Bakar ini? Negeri mana? Sultan mana ini? Dah ingat cikgu. Ini betul-betul cetir-cetir Malaysia ini. Okey. Okey, Sultan Abu Bakar ini dia adalah sultan di Johor. Ini kalau tadi Cikgu bagi tahu 8.1 ni dia lebih kepada pemimpin pemerintah, lebih kepada sultan lah. Ya, jadi antara di dalam 8.1 ini dia pun menceritakan Sultan Abu Bakar. Ya, dengan 8.2 jugalah apa perubahan yang dibuat oleh baginda. Jadi Sultan Abu Bakar ini, kalau kamu masih ingat di dalam bab, kalau ingatlah, kalau tidak ingat pun tidak apa, kita ulang balik, refresh balik. Okay. Dalam bab 4 berkaitan dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan Johor. Dalam ini dia ada menceritakan tentang Sultan Abu Bakar ini dia berjaya memodernkan Johor. Dan pada masa yang sama, Sultan Abu Bakar dia mendapat gelaran sebagai Maharaja. Gelaran ini diberikan oleh Ratu England. Maksudnya British punya ratu itu, dia bagi gelaran itu kepada Sultan Abu Bakar. Kenapa? Sebab Sultan Abu Bakar ni seorang yang dia belajar di luar negara. Okay? Jadi apa yang dia belajar, sambil-sambil dia belajar, dia bawa balik pemodenan yang ada di luar negara, negara barat lah. Negara barat masa itu kan penuh dengan revolusi perindustrian, sana sini-sini semua bagus, moden lah orang bilang. Okay? Jadi ada pendidikan, ada mahkamah, jadi apa yang ada di sana dia bawa balik ke Johor. Okay, jadi apa yang berlaku di sini, Nga Ibrahim, dia belajar dengan Sultan Abu Bakar. Saya nak kawasan saya nak daerah saya maju, selain daripada segi ekonomi, saya nak juga pentadbiran itu maju juga. Jadi dia pergi jumpa dengan Sultan Abu Bakar, Nga Ibrahim, dia belajar tentang sistem pentadbiran moden. Okay, antaranya ada dari segi dia lebih merujuk kepada sistem pemerintahan, pentadbiran ni pemerintahan lah. Okay. Okay, jadi kemudian kalau tengok nombor 3 itu, Nga Ibrahim dijatuhkan hukuman buang negeri ke Pulau Seychelles. Kenapa dia dibuang negeri? Kata memajukan daerah. Dia sayang dengan negeri Perak lah, Larut itu. Seorang yang nasionalis, seorang yang berwawasan, tetapi dia dibuang daerah, buang negeri.
Agak-agak apa yang berlaku? Kenapa tiba-tiba seorang yang berjaya memajukan kawasannya, tempat tinggalnya, dia dibuang? Dibuang tu maksudnya macam kita lah dibuang negara. Kita tidak boleh balik ke negara Malaysia lagi. Kita bukan warga negara Malaysia lagi. Apa yang berlaku? Kalau sekarang keadaan macam mana baru kita boleh dibuang, dilucutkan ke warganegaraan? Kalau tidak tahu pun agak-agak lah. Agak-agak apa yang berlaku sehingga akhirnya seseorang itu boleh dilucutkan ke warganegaraan. Kalau orang itu berjaya memajukan satu-satu kawasan, membawa nama baik kepada negara, dibuang negeri kah? Mesti ada sesuatu yang berlaku kan? Okay, jadi apa yang berlaku di sini adalah kalau kamu ingat dalam bab 7. Ini semua itu yang saya kata awal tahun hari tu. Dia berkaitan antara satu bab dengan satu bab, terutamanya bab 7, bab 8. Ya. Okey, jadi dalam bab 3, kalau tadi cuba kita dalam bab 3 kita belajar bagaimana pihak British boleh campur tangan di negeri-negeri Melayu bersekutu, termasuklah Perak kan. Perak kan negeri-negeri Melayu bersekutu. Larut ini di Perak. Ya. Okey, jadi di sini Sultan Perak tadi kata perebutan takhta disebabkan sistem penggiliran tidak dipatuhi. Satu lagi disebabkan oleh Perang Larut. Perang Larut ini pelombong-pelombong Cina bergaduh kan. Jadi kalau bergaduh menyebabkan itu pelombongan biji timah tidak dapat dilaksanakan. Ya. Akhirnya pihak British campur tangan di Perak. Ya, jadi semasa pihak British campur tangan, dia bukan terus campur tangan dari bawah. Dia terus campur tangan dari sebelah atas. Maksudnya melibatkan Sultan pembesar. Terus masuk dalam sistem pentadbiran. Okay. Jadi di sini Sultan dia membuat perjanjian dengan pihak British. Okay. Antaranya adalah perjanjian Pangkor di Pulau Pangkor. Pangkor itu di Perak. Okay. Kenapa dipanggil Pangkor? Sebab dia dibuat di Pulau Pangkor. Perjanjian Pangkor. Okay, dalam perjanjian ini, Sultan dia akan menerima seorang residen. Residen ini akan bertanggungjawab untuk menasihati Sultan dalam semua urusan pentadbiran kecuali 2, adat istiadat dan juga agama Islam. 2. Okay, tapi itu kenapa Sultan menerima kedatangan pihak British? Kenapa nak ajak orang luar British ini campur tangan di Perak? Sebab apa? Sebab kalau tengok balik apa yang berlaku dalam sistem penggiliran ini, perebutan takhta di Perak adalah Sultan Abdullah pada ketika itu Raja Abdullah dia tidak hadir ke dalam pemakaman Sultan sebelum ini. Jadi dia tidak dilantik sebagai bakal Sultan. Tukar orang lain. Kalau ikut giliran tu sepatutnya Raja Abdullah dilantik jadi Sultan. Okay. Jadi disebabkan tidak dipatuhi, bila British katanya dia nak bantu, Raja Abdullah terima dan British ini terima, dia mesti buat perjanjian. Okay. Dia tidak ada main cakap-cakap. Kalau sebelum ni di Pulau Pinang kita tengok tipu hela kan. Strategi tipu hela. Mencakap sejak Francis Lai kata nak bantu tapi tidak ada perjanjian. Okay. Tapi menyebabkan pihak British main tolak dari situ. Okay. Jadi sekarang bila dia nak campur tangan dalam pemerintahan mana-mana negeri, mereka mula mengamalkan perjanjian. Okay, jadi di sini Sultan Raja Abdullah bila dia dibantu oleh pihak British, dia dilantik menjadi Sultan di Perak dengan syarat buat perjanjian. Perjanjiannya dipanggil Perjanjian Pangkor. Jadi perjanjian Pangkor ini dalamnya dia kata akan terima residen kan, seorang penasihat. Jadi penasihatnya ini dia melampaui bidang kuasanya. Kalau ikutkan dia cuma menasihati Sultan dalam urusan pentadbiran kecuali adat istiadat dan juga agama Islam. Tapi residennya ini dia melebihi semua itu.
Dia bukan setakat menasihati sudah, tetapi dia lebih kepada memaksa. Paksa Sultan. Saya cakap mesti ikut. Saya boleh buat itu, saya buat ini. Kalau saya kata Sultan tak boleh buat, Sultan tak boleh buat lah itu. Okay? Jadi Sultan dia rasa kuasa saya Sultan, tapi kuasa saya macam tiada kuasa. Berkuasa lagi residen itu. Okay? Orang British itu berbanding dengan saya di negeri saya sendiri. Okay? Jadi apa yang berlaku dalam bab 7 adalah Datuk Maharaja Lela di Perak bersama dengan pembesar lain, mereka bermesyuarat. Okay, bermesyuarat ini termasuklah sekali sultannya bermesyuarat. Mereka bermesyuarat dan mereka buat keputusan atas persetujuan sultan untuk membunuh residen Perak itu, J.W.W. Bush. Jadi bila berlaku itu di situ, maka Nga Ibrahim dia terlibat sekali. Pembesar-pembesar yang bermesyuarat itu termasuklah Nga Ibrahim. Itu kenapa seorang yang sayang dengan negerinya, okay, akhirnya dijatuhkan hukuman buang negeri disebabkan oleh kejadian itu. Jadi British dia tidak lepaskan orang-orang yang terlibat itu macam tu saja, tetapi tidak juga dihukum bunuh, tapi mereka dijatuhkan hukuman buang negeri. Tidak boleh balik lagi pergi Perak. Buang pergi ke Pulau Seychelles. Okey, jadi pada 1895, Nga Ibrahim ini meninggal dunia, okay, di Singapura. Dia cuba balik ke Perak lah, tetapi akhirnya meninggal di Singapura. Tapi kemudian lepas daripada cerita, cikgu ada terbaca lah. Lepas daripada, walaupun sudah meninggal di Singapura, kemudian akhirnya Nga Ibrahim kebumikan, dimakamkan lagi Perak balik. Ya. Warisnya bawa balik lah pergi ke tanah negara kita. Okey, itu untuk Nga Ibrahim. Ceritanya panjang lebar lah. Pulau Seychelles ini jauh dekat Madagaskar, Kepulauan Hindia sana, Lautan Hindia sana, jauh. Jadi nak balik ke tanah Melayu itu jauh jugalah, tapi berjaya juga balik akhirnya selepas warisnya bawa balik. Okey, setakat ni ada mau tanya dua orang. Itu baru dari segi ekonomi, pembangunan sosio-ekonomi. Ada mau tanya? Tiada, cikgu. Boleh faham ke setakat ini? Boleh. Saya takut saya tidak faham. Okey, kalau boleh cikgu sambung. Okey, Rasnawi kata boleh. Okey, kita akan sambung tajuk kedua, pertanian. Jadi tokoh ini dia lebih kepada pertanian. Wan Muhammad Saman. Okey, jadi apa yang berlaku? Kalau tadi kita tengok di Perak. Jadi sekarang kita tengok di Kedah. Okey, Wan Muhammad Saman ini adalah kalau dulu istilahnya Perdana Menteri. Sebab negeri-negeri ini kalau dulu dia belum lagi digabung, sebelum kita membentuk negara Persekutuan Tanah Melayu, sebelum kita membentuk negara bernama Malaysia, mereka ada gelaran pembesar mereka sendirilah. Jadi Wan Muhammad Saman ni pada ketika itu adalah Perdana Menteri ataupun sekarang istilahnya Menteri Besar. Menteri Besar Kedah. Okay, jadi di sini dia kata apa yang dilakukan oleh Wan Muhammad Saman ini ataupun dia lebih merujuk kepada terusan Wan Saman. Apa fungsi terusan? Apa fungsi terusan? Ini geografi. Terusan. Dia kata tanah dibuka untuk penanaman padi. Jadi apa fungsi terusan? Apa kaitan dengan padi? Tidak tahu, cikgu. Baik. Ini betul kan nak tahu? Okey. Jadi kalau kita menanam ni selalu kita perlukan air.
Okay. Jadi air ni selalunya pun kadang-kadang kita di negara kita dia ada musim tengkujuh, dia ada musim kemarau. Dia bukan, walaupun namanya hujan sepanjang tahun kalau dari segi geografi kan. Muka bumi kita ni terletak di kawasan Khatulistiwa dan negara kita ni memang akan menerima hujan sepanjang tahun. Tetapi dia ada juga musim tengkujuh di mana hujan saja. Boleh dikatakan hari-harilah hujan. Okay. Lepas tu ada musim kemarau. Hujan juga, tetapi dia punya hujan itu tidak sekerap sebelum. Makin lama makin tak hujan. Panas saja. Jadi menyebabkan tanah ni mula mengalami kekeringan. Kalau kemarau ni panas kan. Okay, kekeringan. Jadi air itu kalau dari segi pertanian, kalau musim kemarau ini susah sikit. Jadi apa yang dilakukan oleh Wan Saman ni, dia buat terusan. Nampak gambar situ kan? Itu antara contoh terusan. Kalau sekarang punya terusan besar. Ini buatan tangan manusia. Di mana manusia pergi korek. Ya, macam longkang lah kan. Kalau longkang dia kecil. Ini besar sikit supaya air dari sungai, dari bahagian bukit kan, bila dia mengalir turun, dia boleh ditakung dan kemudian lepas takung kalau musim kemarau, air ini masih boleh disalurkan pergi ke kawasan pertanian, terutamanya padi. Kedah dia terkenal dengan penanaman padi. Sehingga akhirnya dikenali sebagai negeri Kedah ini negeri jelapang padi. Kalau tengok dia punya jata negeri Perak pun dia dikelilingi oleh jerami padi lah. Okay, padi-padi ya. Dia adalah sampai hari inilah Kedah ini merupakan negeri jelapang padi lah. Okay, jadi bila padi, dia perlukan air. Jadi apa yang terfikir oleh Wan Saman pada ketika itu, kalau padi ini tidak ada air, sawah padi ya, maka tak jadilah dia membesar dan tidak akan hasilkan padi. Okay, jadi apa yang dibuat? Dia buat terusan. Takungan air terusan tu untuk menakung air. Lepas air, macam kolam lah disimpan air. Lepas kalau perlukan air, kita salurkan air itu ke kawasan padi. Itu antaranya. Okay. Okay, jadi kalau kamu berkesempatan satu hari nanti pergi ke Kedah, dekat-dekat kawasan Sungai Pengkalan Kudunya ini, dia ada satu batu kenangan lah. Okay. Nah, kalau sekarang pun macam zaman sekarang kalau ada orang merasmikan sesuatu, dia satu plate kan tanda tangan di situ, lekat di dinding. Okay, yang ini dia batu kenangan. Kalau dulu kan ada benda-benda macam yang sekarang punya, main lekat plate dinding, kasih drill, lepas tu lekat di situ. Okay, ini batunya. Kalau berkesempatan pergi ke dalam jalan-jalan di Semenanjung, nanti kau sambung belajar ke, bekerja ke, tengok-tengok sana. Okay, itu untuk pertanian. Ada mau tanya? Dah ada. Okey, kalau tiada kita terus yang ketiga, dia berkaitan dengan bandar. Seorang tokoh yang berjaya memajukan bandar dengan apa dia buat. Okey, dialah ini Datuk Muhammad Saleh ya. Saleh bin Perang. Okey, apa yang beliau buat ini adalah bandar. Bila sebut bandar, beliau melukis peta. Buat peta. Kalau dulu jangan cakap dulu. Sekarang pun kalau suruh cikgu buat peta, cikgu suruh buat peta sandakan, dah pandai. Buka Google lagi senang. Google Map, kan? Waze kah, kan? Yang ini kalau zaman dulu belum ada teknologi membuat semua ini, tapi Datuk Muhammad Saleh dia berjaya menghasilkan satu peta yang lengkap. Walaupun tidak, orang kata, tidak standard sangatlah. Nampak latar di belakang sana kah? Ada nampak peta-peta-peta? Itulah peta yang dihasilkan oleh Datuk Muhammad Saleh. Batu Pahat lah antaranya di situlah. Okay, Johor, peta Johor. Okay. Okay, jadi peta ini dia digunakan untuk pembangunan. Kita nak tengok bukitnya macam mana, kawasan mana ada bukit, kalau nak buat jalan macam mana, landasan kereta api. Nah, kalau tidak ada peta, kita buat, tiba-tiba ada bukit besar. Macam mana mau buat landasan kereta api? Siapa mau pergi gerudi situ ke bukit?
Okay? Kalau zaman dulu teknologi dah. Jadi bila terhad nak buat sesuatu tu dia perlu rancang betul-betul. Nak buat contohnya nak buat bangunan. Okay? Nak buat apa-apa bina bangunan. Tengok separuh tepi laut sudah. Di mana sambungannya? Tepi laut mana boleh buat apa-apa sudah. Okay? Jadi apa yang dilakukan berdasarkan peta itu, pembesar-pembesar lain di pemerintah Johor, mereka berjaya gunakan sebaik-baiknya untuk membangunkan Johor. Jadi kalau kau tengok apa kelebihan Johor sekarang? Johor, apa yang menarik di Johor? Tak tahu juga. Okey, kelebihan Johor kalau kita tengok sekarang, satu, selain daripada dia dekat dengan Singapura, okay, sebab kalau Singapura dengan Johor ni dia ada lautan lah, ada selat. Okay, jadi selat nak kasih sambung itu tanah pergi seberang sana, bukannya senang nak buat jambatan itu. Okay, jadi itu antaranya. Kemudian kalau kita tengok sekarang, Johor ni dari segi pembangunannya ini, dia tidak macam contoh saya bagi Sandakan. Kalau dulu Sandakan yang paling terkenal di Sandakan ni, pembangunan yang paling maju adalah di bandar Sandakan sana, bandar. Tetapi sekarang kalau kita tengok, jarang sudah orang pergi bandar. Orang suka pergi ke mungkin Batu Lapan, Batu Empat. Jadi secara tidak langsung perancangan itu nak bangunkan satu-satu tempat itu kita perlu rancang dari awal. Jadi sekarang bila sebut bandar Sandakan, orang kata di mana itu bandar? Ada yang tidak pernah pergi bandar. Dia kata kalau Batu Lapan saya tahu. Kalau Batu Tujuh sana saya tahu. Bandar itu di mana? Dia tidak tahu. Okay, seolah-olah macam bandar Sandakan tu sudah tertinggal di belakang sudah. Tidak ada orang peduli dia sudah. Okay? Tapi kalau orang-orang yang memang tinggal di bandar, dia orang semua tahu. Okay? Jadi sini apa yang dibuat oleh Datuk Muhammad Saleh, dia berjaya membangunkan, membuka bandara Muar, Endau dan juga Batu Pahat. Itu Maharani. Kalau kita tengok, kalau satu hari kamu pergi Muar, itu bandar Maharani, dia masih ada plat bandar Maharani lagi. Okay? Tapi sekarang dipanggil Muar lah. Tapi dia guna pakai dua-dua. Kalau bandar Penggaram itu Batu Pahat lah. Okay? Okay. Ini petanya. Kalau kita dapat lukis satu peta macam itu, hebat sudah itu. Kalau zaman dulu. Okay. Jadi apa istimewanya peta? Peta dia dapat dijadikan sebagai satu ukuran untuk pertanian. Macam tadi bagi tahu nak buat jalan, nak buat bangunan. Kita tidak boleh tiba-tiba buat, nak boleh pula sampai. Paling orang kata paling hujung sudah, tepinya sudah laut, sungai, air. Jadi macam mana mau kasih sambung? Jadi fungsi peta ni inilah fungsinya. Okay, macam kita lah kalau kita nak pergi satu tempat, kita nak tengok peta macam mana mau pergi sana. Mau terbang kah? Mau naik kereta kah? Mau naik kapal terbang. Jadi itu antaranya lah nak pergi ke, contohnya nak pergi ke Brunei. Cikgu tanya, kalau nak pergi Brunei, macam mana cara pengangkutan kita pergi Brunei? Bolehkah jalan kaki? Tidak boleh cikgu. Nak sampai kah kalau jalan kaki? Tidak sampai. Nak sampai ya. Jadi mau naik apa? Pesawat. Pesawat Aida, betul kan nak sampai kalau jalan kaki? Iya, cikgu. Brunei tahu Brunei di mana? Tidak tahu. Tanya Syahrin. Okay. Kalau Brunei, kita jalan kaki sampai, cuma lambat sikit. Maksudnya jalan darat tu boleh sampai. Brunei kan sebelah sejak dekat Lawas, Sipitang, tahu Sipitang? Sebelahnya Lawas. Sebelahnya Lawas. Sebelah Lawas itu Sarawak sudah kan? Sebelahnya sikit saja. Tapi kita kena melalui imigrasinya lah sebab dia negara lain sudah kan, bukan di bawah Malaysia lagi. Tapi kalau kita nak pergi ke Singapura, bolehkah jalan kaki? Tidak, cikgu. Okey, ya. Kalau Singapura kita tidak boleh jalan kaki. Kalau nak jalan kaki terpaksa berenang ini kan.
kena naik pesawat. Jadi itu fungsi peta antaranya lah. Antara contoh yang paling senang untuk kamu nampak. Okey, kita tengok yang ini. Cikgu rasa sampai tajuk ni sajalah. Dia kalau tengok tadi ada 6 kan. Hari ini kita sampai 4, ada 10 minit lagi. Okey, jadi dalam ni pentadbiran dan pendidikan, dia ada 4 orang tokoh. 3 orang pertama itu di negeri Johor, 1 orang tu Terengganu. Okey, dia yang pertama ini, dia merujuk kepada Datuk Jaafar juga, tetapi dia ini Datuk Jaafar di Johor. Jadi apa yang Datuk Jaafar buat, kenapa pembesar-pembesar Johor ini dia berani kemukakan suaranya, dia berani pertahankan haknya disebabkan oleh perubahan pemodenan yang dibawa oleh sultannya sendiri. Kalau ingat tadi saya bagi tahu kan Sultan Abu Bakar, ayahnya ini Temenggung Daing Ibrahim, seorang yang terkenal juga. Daripada Daing Ibrahim, keturunan kedua, generasi kedua, Sultan Abu Bakar. Jadi Sultan Abu Bakar, Daing Ibrahim, dia hantar anaknya itu belajar di luar negara. Jadi sambil-sambil dia belajar, masanya Sultan Abu Bakar ni sambil dia belajar, dia bawa balik apa yang ada, pemodenan yang ada di luar negara, dia bawa balik ke Johor. Jadi itu kenapa daripada Daing Ibrahim dia majukan Johor dari segi ekonomi. Bila balik Sultan Abu Bakar dia sambung macam tadilah, macam Long Jaafar dengan Ngai Ibrahim. Apa yang ada dari segi ekonomi, Sultan Abu Bakar dia ambil daripada ayahnya itu, kemudian dia plus dengan pemodenan pentadbiran. Okey, jadi sultannya sudah power, orang kata hebat sudah sultannya, jadi pembesarnya lah pun seiring lah dengan sultannya. Kalau sultan itu sendiri saja yang hebat tanpa pembesarnya lemah, tak boleh juga. Jadi pembesarnya ini, orang-orang Johor, pembesar Johor ini semua, dia berani pertahankan haknya disebabkan mereka berani. Orang itu kenapa kalau tengok kan orang Johor ni, dia hebat sikit lah orang kata. Okey, jadi di sini kalau kita tengok Datuk Jaafar, apa yang buat dia arahkan bendera Union Jack. Bendera tu bendera British kan. Bila British ini dia bangga dengan orang kata British, bukan British ya, negara kuasa-kuasa barat ini. Dia bangga dengan kelebihan mereka. Tetapi bila dia sampai ke Johor, kenapa Johor ini, orang Johor nak pandai takut dengan kita? Kita pula terpaksa ikut arahannya. Kenapa? Sebab mereka, orang Johor ni berani pertahankan hak mereka. Jadi apa yang dilakukan? Dia arahkan Union Jack, benderamu kasih turun pendek sikit, rendah sikit. Kasih naik Johor tu tinggi sikit. Kalau mau kasih macam kita tengoklah bah, kalau bendera Malaysia, bendera sekolah, bendera negeri, mana paling tinggi? Bendera mana yang dikibarkan lebih tinggi? Kalau ada pilihan bendera Malaysia, bendera Sabah, bendera SMK Taman Fajar. Bendera Malaysia, cikgu. Kenapa bendera Malaysia? Kenapa bendera Malaysia? Bendera Malaysia kan bendera negara kita. Kan? Okey. Jadi kalau kita tengok sini, dia adalah lambang kita punya kedaulatan negara lah kan. Jadi bila Union Jack ditarik turun lebih rendah, Johor lagi tinggi, menyebabkan British terpaksa akur. Sebab apa? Sultan Abu Bakar sudah dia punya tarafnya lebih, orang kata, sebab kalau ingat tadi saya bagi tahu kan, dia ada dapat satu gelaran Maharaja daripada Ratu British itu sendiri. Ratu England bagi. Jadi mereka hormat dengan kedudukan sultan dan terpaksa akur dengan tindakan yang dilakukan oleh pembesar Johor. Jadi di sini Datuk Jaafar, dia selain daripada bendera, dia arahkan pakaian rasmi siapa-siapa saja yang bekerja di Johor ini, orang British, tidak boleh pakai macam orang British. Dia mesti pakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Maksudnya dia pakai teluk belanga Johor plus dengan kain sarung samping. Macam baju Melayu lah tapi dia plus dengan samping. Dan pada masa yang sama juga
bahasa yang digunakan di Johor untuk surat rasmi itu bahasa Melayu. Okay. Okay, itu Datuk Jaafar. Yang ini pula dari segi hubungan. Orang yang mengawal hubungan. Macam sekarang lah kalau kita tengok menteri yang kawal hubungan dengan negara-negara lain, Datuk Hishamuddin. Kan? Kalau nak jumpa dengan luar negara punya orang, Datuk Hishamuddin akan uruslah atur. Yang ini sama, Datuk Abdul Rahman Andap. Dia atur hubungan antara Johor dengan British. Seorang yang bijak, disebabkan oleh kebijaksanaannya, dia atur dengan sangat baik. Akhirnya menyebabkan beliau ini disuruh oleh British. Besarlah kasih Sarah dia awal, kasih pension awal dia. Takut kami dengan dia. Ya? Jadi itu yang menyebabkan kalau ikutkan kan, akhirnya Johor ini dia diatur juga pemerintahannya lepas kemangkatan Sultan Abu Bakar diambil alih oleh Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim dia tidak sehebat Sultan Abu Bakar. Hebat jugalah tapi dia tidak sehebat. Okay. Jadi menyebabkan akhirnya British dapat campur tangan ke dalam Johor juga. Okay. Antaranya satu pembesarnya ini pun yang hebat-hebat ini semua dikasih pension awal. Okay, jadi kalau pension awal maksudnya tidak ada yang membantu Sultan lah. Jadi terpaksalah Sultan atur sendiri-sendiri. Dan akhirnya terdesak untuk mengikut apa yang British maklum bagi tahulah. Kalau British suruh buat itu terpaksalah buat. Sebab apa? Tidak ada yang membantu dia. Okay. Okay, jadi di sini Datuk Abdul Rahman Andap ini dia seorang yang berwawasan, berpandai berdiplomasi, bijak berkomunikasi. Jadi kalau orang kata macam ni, enggaklah. Dia berjaya pertahankanlah hak Johor. Kemudian merupakan perintis ni pemula lah. Pakatan belajar, mengajar pengetahuan bahasa. Itu Datuk Abdul Rahman Andap. Okey, kita terus. Okey, Ibrahim Mushid. Datuk Ibrahim Mushid. Dia lebih kepada pendidikan. Ya, kalau tadi dia lebih kepada hubungan, satu lagi dia lebih kepada kedua hak orang Johor. Yang ini lebih kepada pendidikan. Jadi dia lebih kepada pendidikan moden bukan pendidikan dulu-dulu. Moden. Okay, jadi dia membentuk jawatan kuasa pelajaran negeri. Kemudian mewajibkan kanak-kanak Johor dia mesti bersekolah. Macam sekarang lah Malaysia. Yang berumur 17 tahun dan ke bawah mesti bersekolah. Tak bersekolah, ibu bapa yang tidak hantar anaknya ke sekolah, dia boleh dikenakan tindakan undang-undang kalau ada yang melapor. Kalau tiada yang melapor, enggaklah. Okay. Okay, next. Yang terakhir, tokoh terakhir lah. Okay, Syed Islam Terengganu. Kalau yang ini dia di Terengganu lah. Kalau tiga orang tadi itu di Johor, yang ini di Terengganu. Okay, nama penuhnya Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad lah. Ataupun lebih dikenali sebagai Tokku Pahloh. Kalau kamu nak cari maklumat lagi senang, kamu type Tokku Pahloh. Lebih terkenal lah. Okay, seorang yang lebih orang kata kawan baik kepada nak katakan. Yalah. Kawan baik kepada Sultan Zainal Abidin III di Terengganu. Sultan Zainal Abidin III, dia lebih kurang ceritanya macam Sultan Abu Bakar, seorang yang berpendidikan di barat. Okay. Kemudian dia bawa balik apa yang ada dia belajar di masa di barat itu, dia bawa balik ke Terengganu. Jadi antara yang terkenal Sultan Terengganu, Sultan Johor. Dua-dua ni mereka berpendidikan barat lah. Betul-betul lah sepenuhnya. Bukan separuh-separuh. Okay. Okay, jadi dia ni pun terlibat dengan pengubalan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja. Ada mau tanya kah sebelum kita latihan sekejap? Lepas ni kelas apa? Ada mau tanya? Tiada cikgu. Tiada? Ada cikgu tutup mulut ni sekejap. Mana sudah?
Kamu pernah guna apa nih ya, class point? Apa tuh cikgu? Pernah guna class point? Tak pernah. Enggak. Cikgu baru mau tes. Sekejap. Sekejap aja. Lepas ni kelas apa? Mana chat ni? Nampak link yang cikgu bagi? Nampak link yang cikgu bagi? Di chat cikgu bagi. Ada nampak? Ada cikgu. Coba tekan. Nampak ada kelas terus yang atas tu. Iya cikgu. Nampak kelas code? Nampak? 65 125. Berapa cikgu? 65 126. Sudah masuk? Sudah. Berapa suratnya? Aida sejak. Nawi dapat masuk Nasrami. Paras. Nampak soalannya kah, Aida? Nggak dapat masuk. Nampak cikgu. Sudah kau jawab? Belum kau jawab. Belum. Dapat. Ya tanya sini. Yang melukis peta. Siapa tadi yang melukis peta ini? Mana sudah itu? Sudah jawab kah? Cucu tak nampak nih. Aida tengah menjawab ke apa? Cucu baru mau tes ini. Aida sudah live kah ini?
Jawablah Kak Cikgu kuis tuh. Sekarang kau nampak soalan berapa ini? Yang inilah Cikgu soalan ini. Jawablah. Dapat jawab? Oke. Jangan jadi macam ini. Sudah Cikgu. Oke, jadi dia akan jadi macam ini. Si. Kan? Ah. Apa jawabannya? Si kah? Si kah tadi itu? Nah ini. Wan Muhammad Saman, Mbak. Dia kan lebih kepada apa? Pertanian kan? Iya Cikgu, pertanian. Jadi kenapa? Oke, tidak apa. Kita coba yang kedua. Coba jawab yang kedua. Ada peta Johor. Siapa yang melukis peta itu? Oke. Oke. Jadi jawabannya dia betul. Oke, jadi betul lah apa nih untuk peta Datuk Muhammad Saleh bin Orang. Oke nih pelbagai pilihan. Bukan pembesar di Johor. Orang Johor saja. Mana satu? Yang bukan lah dia tanya. Bukan. Saya Islam. Tadi baru kita bincang. Dia di negeri. Nah, Ibrahim negeri mana? Datuk Abdul Rahman Andak. Datuk Muhammad Ibrahim Musyid. Oke, jawabannya E. Oke, betul. Ya. Oke, jadi jawabannya E ya. Said Islam tuh di Terengganu, Ngak Ibrahim itu di Perak. Yang dua orang tuh Johor. Soalan tanya bukan. Jadi satu dan dua E lah. Oke, coba yang ini. Dua orang tokoh di Larut tadi. Yang awal tadi. Sosial ekonomi. Si Rasnawi sudah lihat. Ini lagi siapa tokohnya?
Oke, Long Java. Betul. Nah, Ibrahim. Oke, betul. Betul, betul loh. Udah pun betul lah. Oke, kita tengok. Oke, ini nih. Daerah yang dimajukan Long Java dengan Ibrahim. Apakah nama daerah itu? Saya ndak ingat loh, Cikgu. Larut, larut. Coba. Lerut. Oke. Oke, ya, betul. Larut. Oke, next. Ya, abaikanlah. Oke, coba yang ini. Tidak dapat ini. 5 soalan saja. Oke, tidak apa. Oke, Aida, saya rasa setakat ini saya lebih masa sudah ini. Oke, Ada makasih. mau tanya? Cikgu. Tiada. Oke. Terima kasih, Aida. Terima kasih, Sama-sama, Cikgu.